Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi walamtisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Allah izinkan kita ada kuliah kubuh dah berbulan-bulan tak ada cuti kan. Kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukadimah pada hari ini. Hadis berkenaan dengan kelebihan. Bila kita buat kuliah-kuliah ni semua, kita kena bagi semangat orang yang berkuliah supaya mereka berterusan dalam kuliah. Ustaz dan nampak berterusan dalam kuliah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bersungguh-sungguh. Sahabat Nabi ni kita kata radhiyallahu anhum, Allah redha mereka. Mereka ni bila dia kenal agama, mereka pun duduk zaman jahiliah juga. Tapi bila mereka kenal agama, mereka tukar pattern hidup mereka betul-betul. Itu yang seronok. Bila kita duduk zaman jahiliah, tak kenal agama, bila kenal betul-betul kita istiqamah. Sampai Allah Ta'ala kata tatanazzalul malaikah. Orang istiqamah ni, malaikat mai kat dia. Malaikat nak jaga, nak pelihara dia. Tapi dalam keadaan dia istiqamah, nanti saat dia suka tak suka, malaikat pun tak apalah kalau nak macam tu. Malaikat yang akan damping kita ni, kita istiqamah. Kita istiqamah. Tengok hadis Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dengar tak? Tak dengar? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, Ta'ala tu tinggi, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi ni, malaikatan, dia sebut situ malaikatan. Allah Ta'ala ada malaikat dia. Allah Ta'ala ada malaikat yang duduk di sisi dia. Yatufuna, duk tawaf. Yatufuna pusing lah kita kata. Fiturqin, ada malaikat ya Allah turunkan dia di dunia. Dan malaikat ni malaikat Allah Ta'ala. Yang malaikat ni Allah Ta'ala kata pilih jalan. Apa dah? Yatufuna fiturqin, malaikat ni pun jalan. Yaltamisuna. Tu dia main dah. Ja'al malaikat. Allahu akbar. Telah datanglah malaikat. Yaltamisuna ahla dzikri. Bila mana malaikat tu jalan, malaikat yang duk keliling jalan-jalan ni, akhirnya ya Allah yaltamisuna, dia serempak, dia jumpa ahlu zikri. Kita duduk di dunia ni, Allah Ta'ala ada malaikat dia yang special, khusus. Malaikat ni, kira malaikat ni dia pusing duduk di dunia. Ada nama, tapi nama-nama tak pernah disebut dalam hadis. Malaikat tertentu ada. Malaikat yang main kuliah, malaikat berapa banyak, apa nama dia, mampu yang tahu. Yang tu semua cerita-cerita Israeliat daripada mampu. Cuma kita kata malaikat ni ada. Malaikat ni ada. Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku ada malaikat. Malaikat aku ni yang tufun, duduk keliling, duduk jalan. Tengah jalan, dia akan pergi di fiturqi, dia nampak lorong-lorong, celah-celah, dia akan pergi kat celah-celah tu. Bila pergi kat celah-celah tu, yaltamisun ala dzikri, Dia pergi kat celah-celah tu, dia nampak orang bernama Al-Dhikri,
Orang ahli zikir ni kategori orang yang duk belajar, macam kita yang main kuliah-kuliah. Dia nampak macam tu saja. Fa idza wajadu qauman, bila dia nampak duk kumpul macam ni, fa idza wajadu, bila dia jumpa macam tu, qauman, satu puak, yazkurullah, puak tu puak yang duk mengingati Allah Ta'ala, yang duduk ingat pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Nadau, malaikat semua kata mai. Malaikat panggil daripada lorong-lorong. Jumpa tak? Dia kata lorong ni tak ada kuliah, lorong tu tak ada kuliah, celah tu tak ada kuliah, kawasan ada kuliah. Malaikat tu panggil, dia kata aku dah jumpa dah satu lorong ni yang mana ada orang duk mengingati Allah Ta'ala, duk mengaji lah, duk berkuliah ni. Halumu ila hajatihim, malaikat tu mai, kita tunaikan hajat mereka. Mereka duduk di kuliah ni semua, mari kita nak dengar apa hajat-hajat mereka, kita tunaikan hajat mereka. Wa yahfunahum, maka malaikat ni membuka sayap dia. Pasal tu ulama kata malaikat tak akan buka sayap bila tak mana sekalipun, yang malaikat ni buka sayap dia bila datang kelas-kelas pengajian saja. Malaikat buka sayap dia. Malaikat dia kata buka sayap, dia kata bi ajnihatihim, dia buka sayap dia ila samai, dia buka sampai terkena di langit. Dia buka sayap dia sampai terkena di langit dunia. Fa yasaluhum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya. Allah tanya dekat malaikat ni semua. Yas'alunahum rabbuhum, maka Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, wa huwa a'lam, sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah tahu tak? Allah tahu. Wa huwa a'lam, Allah Maha mengetahui keadaan kita ni, apa yang kita nak minta. Tapi Allah tanya kat malaikat, depa yang mai atas sini ni apa hajat depa, apa depa minta, apa depa kata. Ma yaqulu ibadi, Allah Ta'ala tanya, ma yaqulu ibadi, apa yang hamba aku kata. Dia duduk di sini ni, apa yang depa kata. Ma yaqulu ibadi, qala, Allah Ta'ala tanya, qala yaqulu, telah berkatalah malaikat tak yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Maka malaikat kata, dia duduk di kuliah ni, dia duduk bertasbih, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, memuji Allah, membesar, mengagungkan Allah Ta'ala. Yaqulu, Allah Ta'ala kata, hal ra'ani, adakah mereka ni nampak aku? Allah tanya kat malaikat, hal ra'ani, adakah orang yang main kuliah ni nampak aku? Yang mereka duk kata subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, dan mengagung aku, memujikan aku. Adakah mereka nampak aku? Hal ra'ani, adakah mereka nampak aku? Fayaqulu malaika, malaikat mengata, la wallahi ma ra'auka. La wallahi, malaikat kata tak, wallahi ma ra'auka, mereka semua yang mengkuliah tak nampak Allah Ta'ala, tak nampak Allah Ta'ala. Fayaqulu, Allah Ta'ala kata lagi, kaifa law ra'ani, bagaimana kan, macam mana kalau lah dia nampak aku, macam mana? Qala yaqulu, maka berkatalah malaikat, law ra'aka, kalau semua yang main kuliah nampak Allah Ta'ala, kanu asyaddu laka ibadatan. Kanu orang yang main kuliah ni kalau nampak tuan, kanu asyaddu laka ibadatan, dia akan bersungguh-sungguh buat ibadat ni sungguh-sungguh buat. Masa tak nampak tuan, kita buat lebih kurang. Maka malaikat kata, bila nampak Allah, dia akan bersungguh-sungguh dalam masalah ibadat. Wa asyaddu laka tamjidan, akan bersungguh-sungguh memuji Allah Ta'ala. Wa akthar laka tasbihan, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala ni, memuji Allah Ta'ala, ya Allah. Lepas tu bertasbih kepada Allah Ta'ala, punya banyak, tak berhenti mulut lidah kita ni sebut tu. Fayaqulu, Allah Ta'ala tanya lagi, famaza yas'aluna, apa yang mereka minta? Mulut lidah yang main kuliah ni apa yang mereka minta? Qala yaqulu,
Berkata malaikat, yas'alunakal jannah. Semua yang main syurga ni depa nak syurga. Semua yang main syurga ni, semua yang main di kuliah ni nak syurga, taman-taman syurga. Qala, Allah Ta'ala kata, yaqulu fahal ra'aha. Depa minta syurga, depa nampak ke syurga? Depa minta syurga, adakah depa nampak syurga? Qala yaqulu, telah berkata malaikat, la wallahi ya Rabb, la wallahi, wahai Tuhan, depa tak nampak, depa tak nampak. Wa ma ra'auka, depa tak nampak, depa semua tak nampak yang katakan apa, syurga tu tak nampak. Qala yaqulu kaifa law ra'aha. Allah Ta'ala kata, bagaimana kalau depa nampak syurga? Kalaulah ahlu zikri ni yang mengaji nampak syurga macam mana? Qala yaqulul malaika, berkata malaikat, law annahum ra'aha, kalau depa nampak syurga, dia kata, kanu asyaddu alaiha hirsan, kanu, depa akan lebih kuat apa nama, alaiha hirsan, nak dapat syurga tu depa akan betul-betul, ya Allah Tuhan, hirsan, jaga diri depa nak jadi ahli syurga. Tak mau langsung terlibat dengan benda-benda yang kata-kata yang lara, benda tak mau. Pasal syurga tu sifat dia macam tu. Syurga tu sifat dia, apa sifat syurga tu, dia nak menghayati. Aku tak mau lah, sikit aku tak mau benda yang tak senonoh ni. Wa asyaddu laha talaban, dan dia bersungguh-sungguh nak syurga tu, mengharap, minta dengan Allah. Ya yas'alunakal jannah, ya Allah, dia nak syurga, minta pasal dia kata syurga tu. Wa a'zama fiha raghbatan, nampak, dan besar sekali dia minta apa? Raghbatan ni maksud dia minta apa? Mengharap, raghbatan, harap sangat-sangat. Ya Allah, pasal nampak syurga, nak masuk syurga, harap sangat-sangat. Nampak tak? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita Abdullah bin Haram ni kan, Jabir dalam selesai dalam peperangan Uhud, semua pakat cari. Nabi dengan sahabat pakat cari, selesai semua, tengok Nabi duk tengok Jabir bin Abdullah duk cari apa nama, bapa dia Jibril alaihissalam kata, Muhammad bagi tahu kat Jabir bin Abdullah tu adalah apa nama, syahid bapa dia. Bapa dia Abdullah bin Haram. Tunjuk tu. Nabi tunjuk apa nama, wahai Jabir tu bapa dia. Seketui daging, tak tahu kepala, dia cincang macam tu. Tak tahu apa, cincang. Dia tengok dia menangis, terisak-isak. Nabi kata, pasal apa menangis? Kalau hang tahu kedudukan bapa hang, takkan menangis. Sebab dalam ramai-ramai yang mati syahid, Allah tanya kat bapa dia Abdullah bin Haram, hang nak apa? Dia kata, aku nak hidup sekali lagi, aku nak pergi cerita dekat orang tentang kelebihan mati syahid yang dia nampak sangat. Aku nak pergi cerita ke orang, nak pergi cerita. Allah kata, tak payah, aku cerita bagi pihak dalam Quran, balhum ahya inda rabbihim yarzuqun. Sesungguhnya orang yang mati syahid, dia tak mati, dia hidup di sisi aku bagi rezeki kat dia. Dengan cerita macam tu, Nabi bagi gambaran kat sahabat punya bulu ni, Allah Ta'ala minta syurga. Termasuk kita duduk dengar Ustaz Ali nak cerita pada Thauban, Ainul Ahmar, Nabi gelak kat dia kan, Thauban. Nabi suka gelak. Sahabat-sahabat ni ada binatang-binatang tertentu Nabi biak. Nama Thauban mungkin Nabi biak. Abu Hurairah Nabi biak. Ada benda-benda Nabi biak. Sa'lab Nabi biak. Ada benda-benda Nabi tak biak. Contohnya duk panggil sahabat Nabi, Hazan Nabi dengar berkali-kali. Apa dia? Hazan. Sedih duk panggil dia. Siapa dia? Nabi, daripada Hazan tu Nabi tukar. Ada benda Nabi tukar nama sahabat. Daripada Hazan Nabi panggil Sahlun bin Sa'di. Daripada Hazan Nabi kata ada Sahlun bin Sa'di.
Nama sedih Nabi tukar bagi senang, bagi mudah hidup. Maka sahabat memanggil Sahal bin Sa'di. Ada nama kita boleh panggil. Kita kata nama dia ni haru biru bercampur. Kadang-kadang kita campur mak, atuk dia, mak bapak campur sekali, keluar anak Kendos. Kita pun panggil. Daripada Kendos kita panggil kita coklat senang. Kan? Bagi orang faham apa dia. Nak bagi faham. Maka ada kala Nabi panggil dengan nama. Oleh sebab tu sahabat Nabi macam Thauban, dia dengar cerita Nabi duk kata dia mati ni, dia hidup. Baru Nabi cerita tentang Abdullah bin Haram. Lepas tu Imam Asy-Syafi'i bila baca saja tentang Jabir bin Abdullah, tersedu-sedu dia. Anak murid dia tanya kat dia, awak bila baca tentang Jabir bin Abdullah tersedu-sedu? Dia kata, bayang bila sebut nama Jabir, bayangkan bapa dia, ya Allah, calon masuk syurga. Tairul khudrin, seekor burung yang warna hijau, dia main ambil dia posot roh Abdullah bin Haram ni masuk dalam perut dia, dia terbang masuk syurga tu. Nabi duk cerita kalau kita baca surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran, di situ dia bercerita berkenaan dengan burung ni terbang masuk dalam tu. Nabi duk cerita macam tu kat sahabat-sahabat. Semua sahabat kata, ya Allah, kami mintalah syurga bagi kami, habuan kami mintalah syurga. Baru nampak gambaran. Lepas tu Thauban dia menangis. Dia main kuliah Nabi, dia berhenti. Dia main kuliah Nabi, dia berhenti. Dia berhenti menangis. Bila Nabi dah ujung-ujung, dia start dah. Dia balik rumah, dia menangis. Sampai isteri dia terpaksa usul kat Nabi. Isteri kata, ya Rasulullah, setiap kali balik rumah dia duduk menangis. Nabi tanya Thauban, pasal apa duduk menangis? Dia kata, aku tu rindu. Aku duduk tengok. Dia duduk tengok Rasulullah, dia sonok. Bila hilang Rasulullah daripada hidup dia, dia sedih, dia menangis. Kita kalau tengok penghayatan sahabat ni dengan Nabi ni, kita tak boleh nak terbayang. Dia punya cinta dengan Nabi sangat-sangat. Tapi jangan hulu. Okay? Cerita-cerita yang kita kata yang secucuk, jangan melampau. Okay, jangan melampau. Macam Thauban ni memang dia main kat Nabi sampai Nabi kata lakal jannah. Thauban yang nangis ni, habuan hang syurga. Nabi kata kat dia habuan dia syurga, dia menangis lagi. Masa apa menangis? Yalah, kalau syurga pun aku nak, kalau aku takut syurga yang lain tingkat dengan Nabi. Aku nak duduk satu tingkat dengan Nabi, Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Tengok sahabat. Baru cerita pasal syurga. Baru cerita tentang orang mati di mana tempat duduk dia syurga. Sahabat punya pulung kat Nabi, ya Allah, berdoa. Dia pernah nampak macam tu. Kehidupan dia berubah bila dengar kita syurga. Masa tu Allah Ta'ala kata, kalaulah dia pernah nampak syurga. Kalau dia pernah nampak syurga, qala kaifa law ra'aha. Kalau dia pernah nampak syurga, kalau orang yang main kuliah nampak syurga, qala yaqulu, malaikat pun kata, law annahum ra'aha. Kalau depa semua yang main di kuliah nampak syurga, kanu asyaddu alai hirtan. Dia punya jaga betul-betul. Jaga apa dia? Jaga diri nak jadi ahli syurga. Jaga diri nak jadi ahli syurga. Kita semua insya-Allah, Allah himpunkan kita di syurga. Allahumma amin. Wa asyaddu laha talaban. Dan kita akan minta, ya Allah, mintalah aku nak masuk syurga, ya Allah, masuk syurga. Wa a'zamu fiha raghbatan, maksud mengharap sangat-sangat. Aku harap sangat-sangat, ya Allah, dengan amalan aku, dengan hidup aku, dengan rahmat Allah Ta'ala, masukkan aku dalam syurga. Qala famihum, ada di kalangan mereka yang mai ya ta'awaduna, adakah mereka nak minta dijauhkan? Qala yaqulu, maka berkatalah pada malaikat, ya ta'awaduna minan nar, mereka minta dijauhkan daripada api neraka. Qala fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, wal ra'a, adakah mereka nampak neraka? Yang mereka minta jauh daripada neraka, adakah mereka minta jauh daripada neraka? Mereka nampak tak? Qala yaqulu, telah berkata malaikat, la wallahi mar'aha.
Sesungguhnya mereka tak pernah tengok pun apa neraka. Fayaqulu kaifa law ra'aha. Kalaulah mereka nampak neraka yang mai kuliah ni, nampak neraka, apa akan jadi? Qala yaqulu law ra'aha. Kalau mereka nampak neraka, kanu ashaddu min firaran. Kanu ashaddu minha firaran. Kanu, dan sesungguhnya sangat-sangat kalau mereka nampak neraka, mereka akan lari, ya Allah, daripada semua perbuatan bentuk neraka. Tak mau. Kalau mereka nampak neraka, tak mau langsung duduk di tempat-tempat yang boleh membawa kepada kita neraka. Semua ada unsur-unsur yang tak elok, aku nak jauhkan. Aku nak jauhkan sifat-sifat macam tu. Wa asyaddu laha makhafatan. Wa asyaddu, dan sangat-sangat kalau nampak neraka ni, makhafatan, sangat takut. Jaga mulut lidah kita, jaga semua tingkah laku kita. Makhafatan ni cukup takut, kan? Ittaqullah, takutlah kita pada Allah. Qala, lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, qala yaqulu, kata Allah Ta'ala, wa ushidukum, wahai malaikah, wa ushidukum, aku saksikan diri aku sendiri. Apa yang Allah Ta'ala kata? Inni qad ghafartu lahum. Aku Allah, hamba saksikan atas diri aku ni, inni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku dah ampunkan semua dosa. Semua dosa orang yang duduk di kuliah, orang yang mai di kuliah. Maka qala yaqulu, telah berkatalah malaikat malakun minal malaikah, daripada banyak-banyak malaikat tanya dekat Allah Ta'ala, fihim fulanun laysa minhum. Ya Allah, walaupun ramai-ramai yang mai kuliah, bukan semua yang mai kuliah nak mengaji. Ada yang mai dia target, oh ini ada makan apa, contoh example. Dia kata, malaikat apa tu bukan macam tu lah kan. Malaikat ni kata, pasal malaikat ni tahu, bukan semua yang mai kuliah ni nak mengaji. Ada dia tengok, hari ni nasi kacang kot, Ustaz apa nama, Ustaz Alim buat, mai Allah, nasi kacang tak ada. Nasi kacang tak ada. Ingatkan kapten buat mai apa nama, kotiau goreng, kapten pun tak mai. Dia ingatkan apa nama, teh halia dalam malam ni, dia tak ada, halia pun tak ada lah. Apa ada? Ini malaikat kata, malakun minal malaikah. Nak ramai-ramai malaikat ni bagi tahu ke Allah. Dalam hadis ni kata, wa huwa a'lam, sedangkan Allah Maha mengetahui. Fihim fulanun laysa minhum. Yang duk main ni bukan semua jenis kategori nak main kuliah pun. Nampak ada jenis melenggang-lenggang, ada ini tak bersungguh, tak nak kita apa. Contoh dia kata wa innama ja'lil hajatin. Wa innama ja'lil hajatin, ada hajat dia. Qala Allah Ta'ala kata, hum daripada asalkan mai kuliah, duduk sini ke duduk belakang ke duduk di bawah, asalkan semua ni yang mai kuliah, Allah kata hum julasaun. Depa ni walaupun yang mai kuliah, apa-apa niat sekalipun, Allah kategorikan dia ni satu, la yasqa fihim, dia takkan kena sengsara, musibah, kecelakaan, jalisuhum. Kesemua depa termasuk kategori aku dah ampun dosa depa, sama ke aku ampunkan. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Betapa mulianya kedudukan kita mai di kuliah, apa sekalipun, niat sekalipun, walaupun niat jauh. Hari ni Ustaz Alim mai, dia makan nasi kacang, pasal aku nak pergi pagi-pagi kena bayar, malam tak pernah bayar dah. Contoh, pada habis buku dia. Baik, kita masuk. Yes. Baik, hari ni kita masuk keluarga besar kan. Hari ni kita dah masuk tentang keluarga besar Nabi SAW. Tak mana tak tahu, tapi kita ambil lah. Kita cerita pasal Nabi berkali-kali pun tak apa. Sebab sekurang-kurangnya kita nak ingat tentang keluarga Nabi SAW. Dia kata kat sini keluarga Al-Usrah. Al-Usrah ni satu keluarga Nabi SAW yang cukup besar. Dan keluarga Nabi ni dikenali sebagai keluarga Al-Hashimiyah. Hashimiyah dinisbah kepada Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Dan kita dah ambil dah
berkenaan dengan kedudukan. Bercakap macam mana pun tentang Nabi, ulama kata kena kenal apa nama Hashim. Kena kenal Hashim dulu. Dan kita pun dah ambil berkenaan Hashim ni. Dinisbahkan nama dia Hashim, nama sebenar dia bernama Amru, kan? Amru dia kata. Tapi orang panggil kat dia Hashim. Ambil muka surat 51. Kita ambil mana kita berhenti saat ni kita ni. Dalam kitab Rahiq Makhtum ni agak cantik, dia cerita mula-mula dia cerita tentang apa nama keturunan Arab. Keturunan Arab ni memang payah, memang susah nak bentuk. Sifat jahiliah dia tinggi sama sekali. Pasal tu kita pergi ke orang Arab sampai kali ni, kita bila tahu latar belakang dia, kita kena stop. Kita kena, oh Alhamdulillah. Kalau mereka boleh baca Quran, boleh semayang, kira mereka ni cemerlang. Bila kita tengok orang Arab boleh semayang ni, kita boleh bagi markah yang tinggi kat mereka. Susah orang Arab nak main kepada Islam, susah. Sebab adat dia tu terlalu kuat. Banding kita dengan dia, adat dia lebih kuat. Dan kita dah mengaji dah tentang Arab ni kan. Budaya-budaya dahsyat. Kita sikit-sikit je, gila-gila kita tak banyak. Tapi gila-gila dia banyak. Maka peranan pasal tu Allah Ta'ala lantik apa nama mai Islam daripada depa, ulama depa nak, kalau depa betul diri depa cukup bagus. Depa nak buang jahiliah tu bukan senang. Satu kita ni buat rakaman ni bukan kita kata ada setengah dia tak redha duk kata, bukan. Kita nak cerita biar hakiki yang sebenarnya. Macam Ustaz duduk di tanah Arab berbelah-belah tahun. Kita boleh tengok, kita raih tok guru kita, tapi cara hidup depa memang macam tu. Macam kita kalau kita makan apa nama, oh depa mai kapten jadi mai, alhamdulillah. Okey, ada balik. Secara umum kata tadi teh halia tak ada. Ada. Teh halia mai balik. Alhamdulillah, teh halia kembali balik. Maka bila ustaz duduk dengan orang Arab, kita pipi tengok kita mengaji dengan tok guru kita, bila kita buka puasa dia koyak roti, dia baling. Kan? Dia baling roti tu, kadang dia gigit sikit dia lempak. Makanan buka puasa dia berbaki banyak. Kalau dia makan nasi, kalau kita jemput imam-imam besar-besar daripada luar mai, kan, bila kita ajak makan, dia pun tak kerti nak duduk cara dia, kita nak makan cara kita tak kerti. Dia tak kerti dengan tangan. Dia ambil tu tabuk, ambil dengan janggut-janggut dia semua. So dia pun tak kerti. Dia pun tak kerti. Bagi kita tengok macam tu aib. Bagi kita seorang ustaz, dia makan, dia tinggal saki-baki yang tu ni aib. Bagi dia benda tu memang aib dalam agama, tapi dia tak boleh ubah budaya tu. Ilmu kalau cakap ada qala Rasulullah sallallahu hadha al-umur Rasulillah, bercakap macam ribut dan taufan. Bila kita tengok pelaksanaan dia, cara dia duduk, dia kelopiak, dia punya jubah kita dengan kita sekali, dia tak peduli. Masa dia nak sembahyang dia badak. Jadi tang situ kita ada sikap alhamdulillah. Bila kita duduk buka puasa, tapi Syekh Maulud kan, kita buka pasal dia duduk dengan banyak orang Thailand, orang Malaysia, dia tiru kita. Dia kata hampa masya-Allah. Aku belajar dengan hampa lah. Kan pasal orang Arab akan makan di talam. Dia suruh makan, habis dia tambah. Kita tak boleh tambah. Dia tambah lagi. Dan bila dia baki tu kalau orang Arab bawa balik ke dapur, keluarga dia pakai makan baki tu. Kita pula baki orang tak makan. Bagi orang Arab, baki tetamu mai dia makan baki tu. Barakah, dia kata berkat. Depa sudut tu depa berjaya. Sudut kalau kita habislah tak makan bekas ni, bekas orang. Nampak tak? Bekas suami pun kalau makan bekas suami esoknya mulalah. Atau makan isteri nanti ikut cakap dia. Ini bahasa kita, nampak tak? Bahasa kita. Sedangkan benda tu berkat. Masa tu kita apa pun kita tengok, kita ajak contoh Nabi SAW. Nabi kalau makan dengan sahabat dia, sampai Anas bin Malik tertanya-tanya, ya Rasulullah. Dia tunggu bila Nabi makan, masa dia sedia mangkuk minggat Rasulullah. Bila Nabi SAW selesai dia makan, dia nak ambil sikit kok ada makanan kan Nabi berbagi, tak ada langsung. Sampai dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tak tinggal bekas makanan yang sikit untuk aku?
Nabi tegur Anas bin Malik, nak dah aku jadi hamba Allah yang derhaka bila Allah bagi rezeki, ada bagi rezeki yang aku buang. Ada bagi rezeki buang. Benda ni Sayyidina Umar kita tak ambil. Walau Sayyidina Umar kaya, dia nanti ambil dengan satu jari dia. Dia pastikan semua tu clear. Sayyidina Umar, Abu Bakar, terlatih didik. Tambah-tambah kita tengok sahabat Nabi yang kita kata dia ikut Nabi. Sahabat Nabi dia ikut Nabi, dia ikut cara Nabi. Sampai Nabi kata dia akan mati keseorangan. Sampai dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, semua orang sahabat tengok dia, respect dekat dia. Dia masuk Islam, kita semua orang kata Al-Ghifari penyangak, penyamun tarbus yang keluarga. Tapi lah ramai-ramai Allah bentuk hati dia kenal Nabi. Dia masuk sendiri di Mekah. Semua orang duk kutuk Nabi, aku sendiri nak jumpa Nabi. Bila dia masuk pusing, dia Mekkatul Mukarramah, dia jalan. Dia nak jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak jumpa dengan Nabi SAW. Akhirnya dia dengar berita kata, kalau kita jumpa Muhammad, kita nanti pukul, kita tangkap, kita macam-macam. Dia dengar macam tu, dia tak jadi nak tanya di mana Rasulullah. Sampai dia diam. Hampir dekat lebih daripada seminggu. Dia nak makan pun dia tak makan, cuma dia minum air Zam-Zam saja. Minum air Zam-Zam saja. Yang kata apa nama? Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia terus terang, ya Rasulullah, agama ni agama yang benar. Kenapa duk sembunyi-sembunyi macam ni? Kenapa takut? Nabi tengok dia. Sahabat pun nak kata, dia ni biadab sangat. Dia macam apa nama? Mughirah bin Syu'bah. Setiap sahabat Nabi dia berbeza. Mughirah bin Syu'bah ni, kalau kita tengok Abu Zar Al-Ghifari, kita kerenung pada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni jasa dia banyak. Tok Kong dia bergerak daripada Taif tu sampai ke Mekah tu, ini kerja Mughirah bin Syu'bah. Asal zaman jahiliah dia. Tapi bila dia kenal Nabi, semua Tok Kong akan musnah. Pasal tu orang pergi Taif, kita cerita. Macam mana Syekh Utsaimin duk cerita. Tengok saja Taif ni, masuk Taif daripada awal Taif sampai ke akhir Taif, ni bumi yang berkat sahabat-sahabat dia. Bukan sahabat Abdullah bin Abbas, Mughirah bin Syu'bah. Daripada Taif, dengan walaupun dia sahabat Nabi yang kalang kabut, Abu Bakar tak boleh ngam dengan dia. Pasal dia jenis orang bahasa Pulau Pinang senang, dia keloloh, dia memang, Assalamualaikum Ustaz, apa lama tak mai? Kita buat kuliah, dia buat huruf hara. Dia buat ramai. Kita kan. Nampak tak? Kita dah berkuliah ni. Allah Ustaz. Kalau Ustaz mai ni, saya nak bagi apa nama? Nasi kandar Ali baru. Kan? Tukang masak baru tadi kan? Makizam yang beritahu, Ustaz, tukang masak baru. Lagi sedap. Ada. Ada. Mughirah bin Syu'bah panggil dia macam tu. Nabi terdiam. Nampak, dan Nabi tak bagi sahabat kacau dia. Nabi kata jasa dia banyak, jangan tengok keloloh dia. Tengok semua berhala yang ada di Taif tu, dia seorang berani hapuskan. Macam-macam jenis tu. Pasal tu Qatadah respect. Qatadah, Abdullah bin Rawahah, dua-dua sahabat ni buat tokong. Pencipta tokong mereka. Tokong menangis, tokong banjir, tokong seriat hujan turun, tokong ni semua ada. Tokong nak masak nasi kacang pun ada. Apa nama? Qatadah. Abu Qatadah dengan Abdullah bin Rawah, dua-dua. Tapi bila dia tengok apa nama Mughirah bin Syu'bah, dia tabik sangat sayang kat dia. Sampai Abu Bakar tak ngam, pasal dia suka angkat suara keloloh. Yalah, ramai orang yang disiplin ni tak suka orang keloloh. Dia homo ikut dan. Sampai dia mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, aku ni Rasulullah, semua orang dapat hadiah, main tangan aku ni apa hadiah pun tak dapat. Pasal orang tak suka kat aku ke? Nabi tegur dia, Mughirah, tengok sikap yang lain dengan sikap dia pun tak buncang, kontrol. Aku cuba ya Rasulullah, aku cuba. Nabi tegur dia duk heran, orang lain dapat hadiah, orang sayang, dekat dia orang tak jemput apa pun kat dia. Siapa nak jemput orang kelolok apa-apa? Ribut bin Taufan nak mampu. Daripada duduk di kuliah ni, kalau kita nak mengajar, Ustaz nak tanya Hashimi api tangkap Jabir apa? Pada. Dia jenis macam tu. Yang kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi subhanallah.
Tapi jasa dia termasuk dapat nama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari semua sahabat respect dekat dia. Bila dia pakai baju, Nabi kita tengok macam mana dia pakai, macam tu pembantu dia pakai. Macam mana dia makan, macam tu pembantu dia makan. Nabi respect dia. Asal adat jahiliah memang susah. Aku dengan pembantu tak boleh sama, walaupun dia sahabat. Nak cerita adat orang Arab ni, walaupun agama dah sampai ni, tapi ada sahabat dia boleh bila Islam mai kat dia munawar, dari nur dalam hidup dia, macam Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kita tengok Abu Zar Al-Ghifari, subhanallah, orang heran, dia pembantu je, sekadar pembantu, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pembantu bagi Sayyidina Uthman. Uthman sahabat Nabi. Dia pandai bab wuduk ni, sahabat ulama letak kalau masdar kita kata, tempat keluar cerita berkenaan wuduk ni adalah Uthman. Uthman. Bab wuduk ni adalah Uthman. Tapi bila kita mengaji bab berkenaan dengan hadis wuduk, yang cerita adalah pembantu kepada Uthman. Pembantu kepada Uthman. Tengok pembantu dia apa, alim macam dia apa. La haula wala quwata illa. Nak cerita kata sahabat Nabi, tengok ada sahabat yang boleh ikut, ada sahabat yang susah. Maka bangsa Hashimiyah ni kita tengok, dia cerita kat sini bangsa besar Nabi SAW. Dalam banyak-banyak bangsa penderma, bangsa yang elok ni semua ni daripada Hashimiyah. Hashimiyah, nama dia apa, nama kita kata, nama yang ada kat sini, nama dia Amru. Nama dia Amru kan? Nama dia Amru. Tapi orang panggil Hashim pasal nisbah dia. Kita kata kat sini tashrib. Orang sana kata tashrib. Tashrib tu maksud dia satu makanan nama tashrib. Dan Hashimiyah tu dinisbahkan, ambil macam kita kata macam kita lah, roti canai bubur kuah di atas. Itu dia. Itu makanan yang dipersuka bagi setiap orang masuk saja di bumi Makkah. Layaklah kita ni dia bila mai saja nak tengok Baitullah saja, hak kita kena bagi makan dan minum dekat depa. Pangai ni ada kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini benda tu ada orang Arab. Jadi orang Arab punya dermawan kita tak boleh lawan. Walaupun depa ada jiwa gila-gila, ada sudut kita kalah. Depa kalau derma, masya-Allah. Oleh kerana hasil depa derma, kita nampak Makkah dan Madinah. Kalau nak harapkan kerajaan, tak, duit yang terbentuk cantik Makkah Madinah semua kebanyakan duit wakaf orang lain. Macam taji, bank taji tu kan, kalau kita pergi Makkah kan, luar daripada Makkah Aziziyah, kita tengok, kami pergi ramai-ramai Aziziyah, masuk di situ seramai mana masuk untuk bulan puasa, semua orang dia akan bagi makan. Semua mesti nasi, mesti ada tamar, semua seramai mana. Dalam sebesar-besar dewan, bayangkan Makkah, penduduk semua makan macam mana mai. Kami peruntukkan tamar. Di belakang tu sentiasa ayam tamar tak berhenti, putus ganti. Bank yang nama Adik Rajin. Dan dia kata apa? Sebesar-besar ladang kurma yang beribu-ribu tu, semuanya dia wakaf untuk kepada Haramain Makkah dan Madinah buka puasa. Dan kita tengok Syekh dengan keluarga bila kita pergi tengok, Allahu Akbar kabira. Lepas buka puasa, sebelum nak ni, sini ada kelas, sana ada kelas pengajian dia buat. Subhanallahazim. Nah, derma kita tak lawan. Cuma derma kita minta, mainlah bagi untuk majlis buka puasa kat sana. Kita bagi satu dinding, satu talam. Kita minta penat, baru dapat 50, baru dapat 100. Dia beribu, berjuta. Bayangkan 10 hari yang terakhir semua nak makan. Bila lorong mana sekali pun nampak ada. Ini bila kita mengaji tentang Hashimiyah, kita bayang orang yang kerja untuk pergi makan minum daripada dulu lagi, rupanya nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan tu? Dan dia juga orang yang kita kata rajin. Dan keluarga Nabi ni tujar, keluarga yang rajin, keluarga yang rajin.
Dan Amru ni kita tengok di kita baru ni kita cerita berkenaan dengan Amru ni dia berkahwin dengan Salmah yang dapat Abdul Muttalib. Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringkaskan Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Hashim ni yang meninggal di bumi Gaza, cerita dia lebih kurang nak sama. Cerita Tok Nabi ni semua nak sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita tengok Imam Syafi'i kita tengok bapa dia meninggal di Gaza. Bapa Imam Syafi'i meninggal di Gaza. Mak Imam Syafi'i ialah Fatimah. Saja kita kait nak cerita. Alah-alah nak masuk, nak cerita lah. Kalau baca usah boring. Kan? Dia meninggal di mana? Dia meninggal di Gaza. Yang kata Hashim ni meninggal di Gaza. Cerita yang sama. Bila dia meninggal di Gaza, pada masa tu, isteri tu dah mengandung. Untuk melahirkan Abdul Muttalib. Macam tu Ustaz. Untuk melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masa lahir ni, keluarga bila Mekah tak tahu langsung. Rupanya mereka ada anak saudara Abdul Muttalib. Bila keluarga bila ni tak tahu. Sama dengan Imam Syafi'i. Bapa Imam Syafi'i meninggal di Gaza, di Palestin, di bumi, Masya Allah. Dalam perut masa tu Imam Syafi'i dalam perut berapa bulan? Kalau ikut riwayat mengatakan 3 bulan. Sampai dilahirkan di situ, bawa balik, masuk Imam Syafi'i di bumi Mekkatul Mukarramah. Bila Imam Syafi'i masuk di Mekkatul Mukarramah, Imam Syafi'i masuk di Mekah. Mak dia Fatimah. Mak Imam Syafi'i Fatimah usung bawa jumpa dengan keluarga. Dia berkata, dia cari silsilah. Bila bapa dia ada kat Mekah, Imam Syafi'i cari, last sekali jumpa. Dia kata, ni anak Idris, ni anak dia, aku isteri dia. Kebanyakannya keluarga Imam Syafi'i ni kaya raya. Bila minta tolong, dia berkata, hang usaha sendiri bela dia. Awak dah meminta dengan kami pun tak tahu benda tu. Hang minta sendiri, hang cari sendiri. Imam Syafi'i ni sampai di Mekkatul Mukarramah terlalu fakir, apa pun tak ada. Mak dia selalu nanti ambil balang. Kan kita kata ambil pelepah tamar dulu. Pelepah tamar apa semua letak kat rumah dia. Dia tak tahu macam mana nak bagi anak dia pergi ke kelas hadir. Duit tak ada, makan minum pun tak cukup, semua tak cukup. Ditakdirkan Allah Ta'ala pada masa tu Imam Muslim. Bukan Imam Muslim Sahih Bukhari ni dah. Nama Imam Muslim yang duk mengajak. Dia tengah mengajak. Bila dia tengah mengajak, Imam Syafi'i duk ada di luar kelas. Ditakdirkan Allah Ta'ala dia tengah nak keluar daripada kelas. Bila dia nak keluar daripada kelas, dia nampak Imam Syafi'i duk ada kat luar. Dia kata, dia panggil buat Imam Syafi'i masuk dalam kelas, turun jaga asal kelas ni aku ada urusan. Ditakdirkan Allah Ta'ala, Imam Muslim patah balik. Bila patah balik, dia dengar kelas tu diam sangat. Dalam kelas tu diam. Selalunya kelas dia kalau tinggal budak-budak bising yang tu ni, kelas tu diam. Rupanya Imam Syafi'i tengah duk mengajar. Imam Muslim kata, apa yang dia duk mengajar? Dia duk mengajar, Imam Syafi'i duk di luar, dia hafal sebiji satu pun tak salah. Hafal sebiji satu pun tak salah. La haula wala quwwata illa billah. Cerita-cerita macam ni semua kita boleh ambil daripada perawi-perawi hadis. Suka ambil daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni dia salah seorang yang duduk di Basrah. Dia kuasa sana alim, orang rujuk. Kadang bila main kisah-kisah, baik kisah-kisah Nabi-Nabi, sahabat berkenaan dengan ni, dia cukup pandai. Kelebihan orang cerita tentang Wahab bin Munabbih, dia duduk mengajar, duduk saat dia berhenti, sambung mengajar, sampai orang tanya, dia tak ambil wudu ke? Mengajar tak ambil wudu ke? Rupanya anak murid dia kata, dia tak pernah kentut, jangan kentut. Tak pernah kentut. Allah. Masa dia, Masya Allah, terkenal. Kalau kita pergi di Basrah, ulama akan cerita satu kawasan nama dia Wahab bin Munabbih, tentang kealiman dia. Kalau kita pergi di Baghdad ni banyak cerita. Cerita Syekh Bahlul pun ada.
Bila kita Syekh, ada Syekh Bangang. Nama dia Syekh Bahlul, bukan Bangang. Nama dia Syekh Bahlul. Awliya bin awliya Allah. Dia ada di Baghdad, betul. Nama dia Syekh Bahlul. Tapi dengan kealiman dia, dengan kewarakan dia, subhanallah. Daripada Imam Syafi'i, subhanallah. Akhirnya sampai Imam Muslim, Tok Guru dia ambil dia, jadi anak murid aku. Ajak dia. Imam Syafi'i umur kita kata lebih kurang 5, 6, 7 dah cekap dengan Quran, tebuk Quran tak salah. Sampai dia ambil untuk mengaji di mana? Mengaji dengan Imam Malik. Daripada Malik masuk di Baghdad patah balik. Sampai mak dia pesan kat dia, kalau nak masuk di Mekah ni, jangan bawa apa-apa di hati. Jangan bawa apa, bawa ilmu dah. Kalau boleh, kalau ada duit, aku tak mau masuk di Mekah 1 sen, aku tak mau. Mak nak patah balik, bawa ilmu. Itu mak ada nama dia Fatimah. Yang kata Imam Syafi'i, Daif. Dia masuk, dia terpegang-pegang duit dia ada. Dia kata, mak aku suruh sedekah. Cari mak dia, cuma jumpa makam mak dia di Mekkatul Mukarramah. Imam Syafi'i dia seorang imam yang kita kata yang agak daif. Macam mana kita nak tahu daif, walaupun cerita dia kata betul ke cerita ni Ustaz? Ada cerita-cerita tak boleh kita nak tepat 100%. Tak boleh kita nak tepat 100%. Tapi Imam Syafi'i ni pernah dijemput, Ustaz kata berkali-kali di majlis. Orang jemput majlis kahwin, kan? Majlis contohnya macam majlis kahwin, kenuri. Orang panggil dia, anak murid panggil dia. Dia pergilah majlis kenuri itu. Ingat tak saya cerita? Dia sampai di majlis itu. Bila sampai di majlis itu, dia tengok semua orang yang masuk dalam majlis itu pakai main makan keluar. Sedangkan dia di depan pintu tu, Imam Syafi'i kata, adakah dia tak nampak aku? Semua mai aku pun ada kat situ juga. Tapi semua makan balik dia Imam Syafi'i tak nampak aku. Oh, baju aku tak elok, aku nak balik sana. Dia balik, dia minta kat kawan-kawan dia, ada tak baju elok aku nak pakai. Serelum satu baju yang cantik yang tak pernah dipakai lagi. Dia serelum kat badan dia, rasa cantik gitu. Dia patah balik, dia pergi kat balik kenuri tu, baru orang jemput dia. Mama. Masalah memandang ni, walaupun kita mengaji sekalipun, bila berdepan dengan guru dengan murid, kan? Hari ni kita hormat guru kita. Pasal duduk dalam kelas, bila kita buat kenuri, selamat pengantin baru, ustaz duduk di last yang ujung. Macam ni kita tak nampak kita main ni. Alah, tata macam yang lebat, pakai kasut selipar sengit, nampak tak? Dia buat ni. Imam Syafi'i main yang jemput tu anak murid dia. Yang jemput siapa dia? Anak murid dia jemput. Anak murid dia rupanya dengan baju yang pasal tak elok, yang saya tak nampak. Bila dia pakai baju nampak mama. Dia pun hidanglah makan. Imam Syafi'i tu ambil makanan bola poket. Akhirnya anak murid dia kata, makan kalau nak makan balik, bagi bawa balik. Tak ada yang nak makan kenuri, bukan aku, baju aku. Lagi makan. Imam Syafi'i subhanallah. Pasal tu bila kita baca berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan Tok Nabi SAW, terutamanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni pemikiran dia terlalu sayang sangat dekat Nabi SAW. Dan Abdul Muttalib dia mewarisi bapak dia. Dia mewarisi bapak dia. Abdul Muttalib mewarisi bapak dia, panggil dia bersedekah. Tapi dia sayang dekat dekat masa sama. Dia kalau bermusafir, dia musafir dengan mak dengan bapak Nabi. Kelebihan Abdul Muttalib ni, dia akan musafir. Abdul Muttalib akan musafir dengan mak dengan bapak Nabi. Masa bapak Nabi baru nak buat penjagaan di mana, di bumi Syam. Abdul Muttalib kata, kalau hang nak pergi, aku nak ikut sama. Kalau hang nak pergi menjaga, aku nak ikut sama. Pasal Abdul Muttalib segi penjagaan dia pandai. Li'ila fi Quraisy. Duk kata perjagaan 6 bulan di Yaman, 6 bulan di bumi Syam. Ingat tak Ustaz cerita? Ni pengalaman bapak dia. Jadi bila bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mula perniagaan, Abdul Muttalib kata, "Mai aku nak ikut nampak sama. Aku nak ikut nampak sama." Maka Abdul Muttalib bawa
kita kumpulan dia bawa mak Nabi, bapa Nabi pergi dari Syam. Tengah pergi di Syam, ya Allah, sembangnya sonok, sembang contoh Aminah pun duk cerita, ya Allah Tuhan, dia rasa dia mengandung. Kat sana dia rasa dia mengandung. Tengah duk sonok penjagaan duk sonok, ditakdirkan Allah Ta'ala, ya Allah, siapa meninggal? Bapa Nabi SAW meninggal di Syam. Bapa Nabi meninggal di Syam. Bila meninggal di Syam, dia duk tengok Aminah. Abdul Muttalib memang terlalu jaga Aminah. Bila dengar dia kata sedih sangat, ya Allah, Aminah terlalu sedih sangat-sangat. Baliklah Abdul Muttalib sama dengan Aminah. Pi bertiga dengan rombongan yang balik sama-sama Aminah ni. Aminah dengan Abdul Muttalib balik. Ini cerita-cerita dalam kitab Rahiq Makhtum. Bila balik coy beranak, ni bahasa ringkas lah. Coy beranak. Bila beranak, subhanallah, ada orang Arab beranak, bila beranak anak di kawasan bandar tak boleh jaga. Dia kena bagi orang kampung jaga. Kalau ada kampung, pilih balik kampung, jangan di kawasan bandar. Dia kata tercemar banyak, susah nak jaga anak. Untuk peringkat awal ini tabiat anak. Tabiat mereka yang tu ada baik dia. Bagi orang susu yang bagus-bagus. Maka Aminah bagi susu secukupnya. Cari ibu susu yang kita dah tahu. Tengah-tengah dah cari. Akhirnya ramai orang nak menyusu Nabi. Tapi Nabi tidak. Kita tahu. Cuma Mai Halimatus Sa'diyah dia rengau pada contoh bahasa kita. Dia nampak Halimatus Sa'diyah. Tu dia terlepah. Dia nampak Halimatus Sa'diyah. Dia punya suka. Halimatus Sa'diyah dengan penuh harapan Mai kata, bolehkah aku ni? Pasal yang main-main semua orang bangsawan yang kaya-kaya. Tapi Allah pilih untuk Nabi ni daripada kampung. Jiwa Nabi daripada kecil lagi suka orang sederhana. You all can understand? Daripada beranak Nabi sampai ke akhir Nabi duk kata, Allah maja'alni miskinan. Walaupun hadis tak berapa. Ya Allah, hidupkan aku esok ni, impunkan aku esok ni dengan orang yang fakir miskin. Sampai Nabi kata, ya Allah, cuba lampai hidup tolong Armala Nabi Sa'din, tahu kan? Janda-janda. Tolong janda, jelung panggil miskin ni ibarat macam kita puasa keseluruhan hari dia. Nabi sampai macam tu, ya Allah, pahala, ganjaran pahala. Nabi kata, esok ni nak duduk syurga dengan aku, satu syurga dengan aku. Aku dengan anak yatim macam ni, Nabi duduk atas mimbar khutbah. Kalau hampa dengan anak yatim, dengan fakir miskin macam ni, ada harapan. Tapi hidup hampa susah nak duduk dengan anak yatim, dengan fakir miskin. Macam mana nak duduk dengan aku? Kehidupan aku miskin, Nabi kata. Kehidupan Nabi, kalau kita tengok daif, sangat-sangat daif. Cuma saya nak cerita ringkas hari ni sebenarnya dengan Maulud Nabi pun Nabi kan. Oleh sebab tu Nabi SAW disusu oleh Halimatus Sa'diyah di kampung. Aminah sedih, dia nak jaga anak dia, tapi adat kena pisah. Pisahlah Nabi SAW dengan mak dia. Duduk di mana? Duduk di kampung Halimatus Sa'diyah. Ditakdirkan Allah umur tempat 5 tahun Nabi SAW dah besar. Mai pula Jibril dengan rombongan pegang tangan Nabi, rebah tangan Nabi. Kita tahu dia belah, dia keluar hati, dia cuci dengan Zam-Zam, masuk balik. Nabi tergamang, budak-budak pun tergamang. Hantar Nabi balik. Dan Nabi Halimatus Sa'diyah tengok dia terkejut. Apa dia jadi ni? Dia tengok Nabi punya pucat, sahabat-sahabat Rasulullah cerita, dia pun duk main gini dengar macam tu, dia takut, terus hantar balik kepada rumah mak dia. Sampai rumah mak dia sedih. Halimatus Sa'diyah tak nak pisah, tapi terpaksa pisah. Ini anak orang aku jaga, kalau jadi apa-apa esok dia teruk, biar kontak balik. Hantar balik sampai dekat Aminah punya suka sangat-sangat, minta kalau boleh jomlah Abdul Muttalib, aku tak nak buat masa lagi, aku nak pergi di Syam, nak tunjuk kubur bapa dia sementara aku ada. Mak ni bawa lah Rasulullah kecil, di mana? Di bumi Syam, nak tunjuk kubur bapa dia. Tengah-tengah sonok dalam perjalanan balik, mak pula meninggal. Di mana? Di Abuah. Mak dia meninggal. Balik Nabi dengan siapa? Balik Nabi dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pesan dekat semua anak-anak dia, hampa tolonglah esok ni apa-apa jadi, pedulikan dia. Abdul Muttalib masa tu nak jaga dia tak larat. Tapi Abdul Muttalib ni ada kelebihan kedudukan dia. Siapa tak dikacau Nabi, tak lusik Nabi. Bila dia nak duduk mana-mana, dia faham pak memadani ketika
Nabi nanti mai duduk, dia kata, biar, jangan kacau, biar duduk sebelah. Nabi akan duduk sebelah dia. Daripada kecil lagi orang kenal Nabi melalui Abdul Muttalib. Daripada kecil lagi Abdul Muttalib, subhanallah. Tapi dia tak lama, Abdul Muttalib besar dalam banyak-banyak anak. Kalau ikut riwayat, anak yang kita kata ia agak, dalam anak Muttalib kan ramai 10 orang, dalam ramai-ramai ia agak memperduli yang nak ambil kisah tentang Nabi ni cuma Abu Talib. Abu Talib kalau ikut kisah, kalau ikut semua orang kata Abu Talib ni kaya raya. Kalau ikut dia tak kaya. Kalau dia kaya, dia tak membenarkan Nabi SAW bekerja dengan Khadijah. Maka Nabi SAW bila mati, meninggalnya Tok ni pun meninggal. Abu Talib meninggal, siapa jaga? Abu Talib. Abu Talib masa jaga, subhanallah, jaga anak dia ramai. Tapi dalam ramai anak dia, subhanallah, Allah bagi seorang anak dia agak peduli. Nabi SAW, bahagian dia makan dia akan simpan untuk Nabi adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akan simpan sikit bahagian untuk bagi Nabi SAW. Nak cerita kehidupan Nabi masa ringkan, nak cerita kehidupan Nabi yang kita nak baca ni tentang Abdul Muttalib ni, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah bagi diri Nabi ni jangan bergantung hidup sama ada dengan mak, bapa, tok, siapa pun jangan bergantung hidup dengan aku dalam masalah dakwah. Dalam masa dakwah ni kita kena bergantung hidup dengan Allah Ta'ala. Allah nak latih sirah Rasulullah ni, Nabi banyak bergantung dengan aku kalau nak berdakwah. Bergantung hidup dengan aku. Nabi SAW habis tak ada siapa pun. Tambah-tambah adik-beradik dia tak peduli dia. Betul tak? Sedangkan dia datang keluarga daripada keluarga yang kaya raya. Bukan sebarangan. Pasal tu bila sebut sirah kata, jangan ingat kata Nabi ni daripada keluarga yang lelaki-lelaki. Dia keluarga yang kaya-kaya. Kerana demi agama, semua tu habis dalam hidup dia. Pasal tu bila kita sebut agama, nak perjuangkan agama, Jangan anggap kata kita nak bermewah-mewah di muka bumi ini. Banyak kemewahan kita akan hilang bila kita sebut saja nak memperjuangkan untuk agama. Banyak bahagian kita takkan dapat. Kita kena perjuangkan. Bila Abu Bakar bila dekat dengan Nabi, habis bagi. Abu Bakar dengan Umar belum kita tahu sahabat Nabi ni, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, Nabi tengok saja dia musafir sampai di bumi Madinatul Munawwarah. Bila sampai di Madinah, Nabi kali-kali Nabi tengok Abdurrahman bin Auf. Nabi kata, ya Allah, dia tinggal semuanya semata-mata dia main untuk berhijrah untuk Islam. Tapi Nabi kata, di mana dia berada, di situlah harta Abdurrahman bin Auf akan ada. Subhanallah. InsyaAllah oleh kerana masa kita tak ada, nanti kita hari ini ringkas mukadimah. Ingat pertama Ustaz Ali Muhammad, nasi kacang kita tangguh nanti kan. Nanti kita tengok berkenaan dengan cerita Abdul Muttalib ni, perbahasan dia. Tengok cerita yang kedua, kita akan masuk cerita Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib dia kata pada usia 8 tahun. Kita akan dengar cerita berkenaan Abdul Muttalib, Tok Nabi SAW, setelah kita tahu berkenaan Hashim ni keluarga yang kaya raya di kalangan puak Arab. Lepas tu dia buat yang kedua ni pula Abdul Muttalib akan ambil alih daripada kerja bapa dia. Kita kat sini dulu. Yang baik-baik semua main daripada Allah, salah silap daripada kemusat sendiri. Kita sudahi dengan tasbih subhanallah syada la ilaha illa Bismillah.